Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia terkini. Berita terkini daripada Sabah. Politik negeri Sabah. Disahkan baru sebentar tadi, lebih kurang 1 jam yang lalu. Baru sebentar tadi disahkan bahawa Ketua Menteri Sabah iaitu Haji G telah menghadap Tun Juhar di Istana Seri Kinabalu. Sesi menghadap itu dipercayai bagi merungkai situasi politik semasa negeri tersebut. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G Nur sah telah menghadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu di Kota Kinabalu. Kenderaan yang membawa pengerusi gabungan Rakyat Sabah itu dilihat telah memasuki pekarangan istana pada jam 4.22 petang tadi. Sesi menghadap itu dikatakan dipercayai bagi merungkai situasi politik negeri Sabah yang ketika ini memang berkecamuk. Semalam disahkan kerajaan negeri yang dipimpin oleh GRS. Ketua menterinya ialah Haji G Nur disahkan telah goyah. Malah Bung Mokhtar mendakwa bahawa kerajaan tidak ada lagi mana-mana pihak yang boleh mengatakan bahawa kerajaan negeri Sabah masih berfungsi. Kemudian timbul pula satu lagi kenyataan daripada Presiden PKDM daripada Presiden PKDM Peter Anthony juga mengatakan bahawa Haji G telah hilang majoriti. Malah Bung Mokhtar mengatakan Haji G sebenarnya tidak ada lagi kelayakan untuk menjadi Ketua Menteri Sabah kerana beliau sudah tidak berparti lagi. Yang ada dia hanya bernaung, dia hanya berlindung, mohon belas daripada GRS. Semalam kerajaan negeri yang dipimpin GRS dan Barisan Nasional goyah apabila pengerusi Barisan Nasional sendiri, pengerusi Barisan Nasional Negeri Sabah, iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin telah mengumumkan menarik sokongan daripada kerajaan negeri pimpinan GRS, Ketua Menteri Haji G Nur. Hal ini susulan BN telah hilang kepercayaan kepada Haji G selaku Ketua Menteri Sabah. Berikutan itu sebenarnya perkara itu berlaku kerana menurut Bung Mokhtar, Haji G telah mengingkar perjanjian yang telah dipersetujui di antara Barisan Nasional dan juga GRS, iaitu di mana Haji G telah memberikan surat penamatan perkhidmatan kepada Saleh Tun Said Kuruang. Kemudian kedua, apabila mereka berjumpa dengan peguam, kata Bung Mokhtar, Haji G sebenarnya sudah kehilangan kelayakan. Dan yang ketiga, kerana menurut Bung Mokhtar, Haji G telah membuat ugutan kepada BN UMNO dengan membuat rombakan kabinet tanpa berbincang, tanpa membuat apa-apa perundingan dengan Barisan Nasional. Yang disahkan sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, Haji G telah
menghadap TYT Negeri Sabah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seperti yang kita jangka, setiap kali ada Perdana Menteri baru, pasti ramai yang akan letak jawatan. Pasti ramai yang akan digantikan. Pasti ramai yang akan dibongkarkan. Pasti ramai yang akan kecewa. Pasti ramai juga yang akan gembira. Macam-macam. Segala-galanya akan terbongkar, segala-galanya akan berubah. Jadi banyaklah perubahan-perubahan. Antaranya di dalam JLC paling penting sekarang ini ialah seluruh Malaysia menantikan siapa JLC yang akan diterajui oleh siapa, mana JLC yang orangnya akan letak jawatan, orang-orang besar. Okey, jadi terbaru ini tuan-tuan dan puan, seperti yang sudah dijangka. Asri Hamidon letak jawatan daripada Tenaga Nasional Berhad TNB. TNB mengumumkan peletakan jawatan bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan KSP Datuk Seri Asri Hamidon sebagai pengarah bukan bebas, bukan eksekutifnya berkuat kuasa 5 Januari 2023. TNB dalam maklum balas kepada Bursa Malaysia berkata Asri turut juga meletakkan jawatan lain yang dipegangnya di dalam syarikat berkenaan berkuat kuasa tarikh yang sama. Katanya dalam kenyataan itu, kata TNB dalam kenyataan itu, beliau turut meletakkan jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa tender pengarah, ahli jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan syarikat, serta ahli jawatan kuasa pelan insentif jangka panjang pengarah. Tambah kenyataan itu lagi, lembaga pengarah TNB dengan ini menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Asri bin Hamidan atau Hamidon di atas sumbangannya kepada syarikat ini. Katanya pada Disember yang lalu, media melaporkan kedudukan Asri yang sekarang ini berusia 56 tahun yang dilantik sebagai KSP pada tahun 2020 yang lalu menjadi teka-teki apabila beliau tidak kelihatan ketika majlis sambutan hari pertama Menteri Kewangan yang juga adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Malah ketika sidang akbar selepas program taklimat dengan Perdana Menteri yang dihadiri pegawai kanan kementerian, Anwar turut menyebut perbincangan mengenai kedudukan penasihat kewangan negara dengan KSP yang baharu. Anwar juga turut menyifatkan pertukaran KSP itu sebenarnya adalah satu perubahan biasa. Perkara itu langsung tidak melibatkan sebarang spekulasi sebagaimana yang digembar-gemburkan di dalam media. Katanya, ini hanyalah satu perubahan biasa. Ia hanya melibatkan seperti soal kenaikan pangkat, perubahan jawatan, perubahan jabatan dan urusan lain yang diputuskan oleh penjawat awam. Penjawat awam diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara, katanya, yang telah diterbitkan di utusan Malaysia. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Ulasan saya tentang perkara ini, ya betul. Ini tidak ada perlu digembar-gemburkan. Ini biasa berlakulah. Ini bukan tentang siapa berkuasa, siapa tak berkuasa, siapa yang jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi ini satu prosedur biasa, yaitu pertukaran seperti pertukaran jabatan, seperti kenaikan pangkat. Itu adalah hal-hal yang biasa. Dan pastinya kalau dia ditukar pun ada sebab musabab yang relevan, ada sebab musabab yang telah pun diperhalusi sepenuhnya. Adakah perlu dibuat tindakan itu atau tidak? Jadi saya fikir tindakan meletak jawatan itu pun sudah difikirkan dengan lebih dalam lagi oleh orang yang meletak jawatan itu. Sebelum beliau meletak jawatan, dia sudah membuat pertimbangan sepenuhnya, perlu atau tidak untuk letak jawatan, relevan atau tidak untuk letak jawatan. Kita jumpa lagi, bye bye.